selamat tahun baru 2024 kepada semua pembaca Amans. Dan saya Farah untuk Minggu Amans kali ini. Dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu lalu. Sepanjang tahun ini, OpenAI telah pun hadir dengan pelbagai penawaran seperti ChatGPT dan DALL-E. Demikian itu, OpenAI juga sedang dalam perbincangan untuk meraih suntikan pelaburan dengan menilaikan syarikat pada nilai melangkaui $100 bilion dan menjadikan OpenAI sebagai antara syarikat yang bernilai tinggi di dunia. Pada masa yang sama, OpenAI juga sedang mengumpul dana untuk pembangunan chip yang memfokuskan pada kecerdasan buatan. Langkah berkenaan membolehkan OpenAI mempunyai alternatif untuk keluaran Nvidia sekaligus dapat mengurangkan kos operasi mereka. CEO Intel telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa Moore's Law masih boleh diguna pakai, tetapi masa penggandaan jumlah transistor dalam chip semikonduktor semakin meningkat daripada setiap 2 tahun ke setiap 3 tahun. Meskipun ramai pihak mengatakan bahawa Moore's Law sudah tidak boleh diguna pakai, Pat Gelsinger mengatakan bahawa Intel mempunyai pelan untuk mempercepatkan semula kadar peningkatan jumlah transistor ini kembali ke setiap 2 tahun dengan menggunakan proses pempakajan chip pemprosesan 2.5D dan 3D seperti Foveros, di mana transistor-transistor ini dipasang secara bertindih untuk membolehkan lebih banyak komponen ini dipasang di dalam satu chip semikonduktor. Berdasarkan kajian daripada 5 penyelidik daripada University of Massachusetts Amherst, laman web YouTube kini memiliki lebih daripada 13.3 bilion video yang telah dimuat naik ke dalamnya. Penyelidik menggunakan teknik sampel secara rawa untuk mendapatkan jumlah berkenaan. Namun angka yang sebenar tidak diketahui kerana terdapat banyak lagi video yang diperibadikan serta disimpan di dalam draft. Penyelidik juga mendapati bahawa tahun 2023 ialah tahun yang mencatatkan jumlah muat naik video yang tertinggi dalam sejarah. Walau bagaimanapun secara purata, setiap video di YouTube sekadar menerima 36 tontonan sahaja. Penyasaran semula subsidi akan dilakukan oleh kerajaan untuk pengguna di Semenanjung Malaysia bermula daripada 1 Januari sehingga 30 Jun 2024. Menerusi perubahan tersebut, pengguna yang menggunakan elektrik melebihi 600 kW per jam akan dapat melihat perubahan kenaikan pada jumlah bayaran bil iaitu di antara RM12 ke RM32 sebulan. Menurut Suruhanjaya Tenaga, sebanyak 85% pengguna domestik di Semenanjung Malaysia tidak akan terjejas dengan pelarasan tarif elektrik berkenaan. Bagi memudahkan pengguna, pihak Suruhanjaya Tenaga turut meminta pengguna untuk menggunakan laman My Electricity Bill bagi menyemak dan mengira anggaran kos bil elektrik bulanan. Xiaomi telah melancarkan sebuah kenderaan elektrik pertama mereka iaitu Xiaomi SU7. SU7 adalah sebuah sedan dalam kelas C yang menggunakan rekaan kereta mewah. Kereta elektrik ini juga merupakan kereta swapandu dengan sistem Xiaomi Pilot yang menggunakan algoritma serta kecerdasan buatan tersendiri. Buat masa ini, Xiaomi masih belum berkongsi sebarang harga jualan, cuma ia ditawarkan dalam 2 model iaitu SU7 dan SU7 Max. Xiaomi menyasarkan untuk menjadi kuasa besar dalam dunia automotif global dalam masa 15 ke 20 tahun lagi. Kini, teknologi EEG juga turut diguna pakai pada aksesori phone kepala Master dan Dynamic MW75 Neuro yang boleh membaca gelombang otak untuk mengubah tetapan audio secara automatik. Ia boleh mengesan gelombang otak yang sedang fokus ke atas sesuatu perkara. Secara automatik ia akan berubah ke mod pembatalan hingga ANC dan mengaktifkan mod jangan diganggu pada telefon pintar. Automasi ini boleh ditetapkan sendiri oleh pemilik MW75 Neuro menerusi aplikasi. Aplikasi berkenaan turut boleh menyarankan pemakai berehat jika mengesan otak pengguna sedang berada dalam keadaan stres. Phone kepala ini dilengkapi dengan pemandu audio 40mm, 8 mikrofon dan bateri yang boleh bertahan sehingga 32 jam. Sepasang Master dan Dynamic MW75 Neuro dijual pada harga $649 ataupun sekitar RM3,009. Kementerian Kesihatan Malaysia kini sudah menyenaraikan 15 lokasi pusat pemberian vaksin untuk mereka yang tinggal di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Antaranya ialah di KK Ceras Baru, KK Ceras, KK Sungai Besi dan beberapa lagi KK yang lain. Bagi mereka yang ingin mendapatkan suntikan, anda boleh pergi secara walk-in atau melakukan pendaftaran menerusi aplikasi MySejahtera. Meskipun keutamaan diberikan kepada golongan yang lebih berisiko, tiada halangan untuk golongan lain bagi mendapatkan vaksin di lokasi-lokasi berkenaan.
Beberapa penyelidik di Linköping University di Sweden telah berjaya membangunkan tanah bioelektronik yang boleh digunakan untuk mempercepatkan pembesaran tumbuhan pada kadar 50%. Ia adalah campuran tanah biasa dengan komponen polimer yang dinamakan sebagai PEDOT yang secara lazimnya diperlihatkan di dalam perkakasan seperti pengimbas dan juga paparan OLED. Kegunaan PEDOT di dalam tanah bioelektronik ini adalah untuk mengalirkan kuasa elektrik di dalam tanah. Aliran tenaga elektrik dalam tanah membolehkan biji benih meresap nitrogen dengan lebih cekap sekaligus mempercepatkan pembesaran benih. TSMC baru-baru ini telah mengumumkan bahawa mereka mempunyai pelan untuk menjadi syarikat pertama yang mengeluarkan chip semikonduktor dengan 1 trilion transistor pada masa hadapan. Namun syarikat teknologi dari Taiwan tersebut dilihat akan mula membangunkan chip semikonduktor dengan 200 bilion transistor di dalamnya terlebih dahulu. Dalam usaha menjadikan chip semikonduktor ini sebuah realiti, TSMC akan menggunakan beberapa teknik tindakan 3D seperti yang dilakukan oleh Intel dengan pempakajan Foveros mereka. Sama-sama kita nantikan sama ada cita-cita ini akan menjadi realiti atau tidak pada tahun 2030 kelak. BYD dijangka akan meminta Tesla dari segi jualan EV dalam masa beberapa bulan sahaja lagi. BYD mengatur strategi dengan menawarkan EV pada prestasi yang baik tetapi dengan harga yang jauh lebih mampu milik berbanding pesaing. Kini BYD telah mendominasi pasaran EV di China dan bahkan mendominasi pasaran dunia pula. Strategi memasarkan kenderaan BYD di rantau Asia dan Afrika yang belum dimasuki oleh Tesla dilihat bakal membuahkan hasil. Sekian saja untuk Mingguan Aman sekali ini dan semoga kita berjumpa lagi pada mingguan yang akan datang. Saya Farah dan selamat tahun baru. Bye!